Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 727. Antara paparan utama: pindaan laporan audit 1MDB luar biasa. Pemimpin Terengganu berang anak tempatan di anak tiri. Bantah penyatuan UMNO PAS digelar Erdogan dan Anwarinas. Tun M tubuhkan pejuang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tindakan Jabatan Audit Negara JAN melakukan pindaan terhadap laporan akhir audit One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang disediakan jabatan itu adalah sesuatu luar biasa dan tidak pernah berlaku, kata bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 10 Ogos lalu. Saksi ke-6 pendakwaan itu berkata beliau tidak berpuas hati apabila bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah telah memberi kuasa kepada bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kandar Kandasamy untuk menyemak semula laporan itu dan meminta agar pindaan itu dilakukan berhubung isu tertentu. Kami terpaksa meneliti satu persatu isu yang dibangkitkan tersebut. Kami telah diberikan tekanan untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam amalan kami kerana dalam mesyuarat 24 Februari 2016 kami telah memuktamadkan laporan itu dan kemudian anda datang dan beritahu bahawa kami perlu melakukan pindaan untuk mengelakkan ia daripada diputar belit oleh pembangkang. Dan saya rasa amat terhina bagi pihak auditor yang diberikan penghormatan untuk membaca laporan JAN saya halaman demi halaman, perenggan demi perenggan. Saya telah diminta agar tidak meluahkan pendapat saya atau menulis buku mengenainya. Jadi bagaimana saya boleh rasa gembira? Katanya lapor bernama. Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB yang telah dimuktamadkan oleh Ketua Audit Negara sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kandar didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan ke atas laporan itu untuk melindungi Najib daripada dikenakan tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Mesyuarat pada 24 Februari 2016 itu adalah mesyuarat penyelarasan laporan audit 1MDB yang dipengerusikan Ali diadakan atas arahan Najib. Apakah intipati dakwaan itu? Untuk rekod, sebelum ini mahkamah diberitahu laporan Jabatan Audit yang menyentuh mengenai dua versi berbeza penyata keuangan 1MDB dan keberadaan Low Tech Joe atau Jolo dalam mesyuarat khas Lembaga Pengarah 1MDB bertarikh 26 September 2009 dikeluarkan. Isu penangguhan terbitan Nota Kewangan Islam Jangka Sederhana atau IMTN, Lembaga Pengarah Terengganu Investment Authority Berhad TIA dan perjanjian antara Country Groups Securities Thailand dan ACME Time Limited juga turut dikeluarkan daripada laporan audit 1MDB. Dalam perbicaraan terdahulu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi dan bekas pengarah TIA, Tan Sri Ismi Ismail mengaku diarahkan untuk meneruskan penerbitan IMTN. Sedangkan laporan asal audit itu menyatakan bahawa terbitan IMTN mendapat kecaman Menteri Besar Terengganu diperbadankan yang telah memberi amaran keras melalui surat bertarikh 29 Mei 2009 kepada M-Bank yang didakwa terlibat dalam salah laku dan ketidakakuran semasa terbitan IMTN itu. Amrin berkata beliau tidak mempunyai pilihan untuk meminda laporan audit itu disebabkan perkara itu menjadi kepentingan negara yang dibangkitkan oleh mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan laporan audit 1MDB pada 24 Februari 2016. Dalam perbicaraan sebelum ini juga, Ali Hamzah memberitahu mahkamah bahawa Najib Razak tidak berpuas hati dengan kandungan laporan audit 1MDB
yang perlu dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 24 Februari 2016. Namun rancangan jahat pertemuan tanpa minit mesyuarat itu terdedah oleh tindakan seorang saksi iaitu pengarah audit Sektor Tadbir Urus Jabatan Audit Negara Nur Salwani Muhammad yang telah membuat rakaman audio berdurasi 2 jam 45 minit. Beliau juga menyimpan salah satu daripada 60 salinan asal laporan audit 1MDB walaupun diarah oleh orang atasannya untuk memusnahkannya. Sungguh, fakta laporan akhir audit 1MDB dipinda sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Selepas itu, keduanya dimasukkan ke dalam peti Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana takut skandal 1MDB diketahui rakyat. Bujur Kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang. Pekong busuk 1MDB pun terbongkar. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kijal mempersoalkan mengapa terdapat individu yang dianugerahkan pelbagai jawatan walaupun bukan anak tempatan Terengganu. Beliau berkata, Menteri Besar Terengganu sekarang, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, membawa kroni dari luar Terengganu, termasuk dari England untuk memegang jawatan beberapa syarikat milik Kerajaan Terengganu. Tindakan ini menurut Ahmad Said menganaktirikan anak tempatan Terengganu yang lebih berkelayakan. Beliau merakamkan kekesalan kerana Kerajaan Terengganu telah memberi hak pengambilan pasir di muara sungai Terengganu kepada syarikat asal jasa Sdn Bhd dari Kelantan, bukan kepada Terengganu Dredging Sdn Bhd. Menurut beliau, berdasarkan laporan audit 2018, syarikat ini menanggung kerugian sebelum cukai sebanyak RM874,008 berbanding pendapatan sebanyak RM220,000. Beliau juga mendakwa Haji Mazli Zakwan Mat Nur yang tidak mempunyai rekod baik di Kelantan telah dilantik menjadi penasihat Menteri Besar Terengganu yang turut dilantik menjadi pengerusi serta 11 pengarah syarikat GLC milik Kerajaan Negeri Terengganu. Selain itu, seorang yang berasal dari England, Raja Idris Kamaluddin, turut dilantik memegang pelbagai jawatan di Terengganu iaitu 6 pengerusi dan 6 pengarah. Beliau juga membaca senarai belasan jawatan lain yang dipegang oleh seorang individu. Menurut Ahmad Said, pengagihan jawatan seperti ini tidak pernah dibuat ketika era pemerintahan Barisan Nasional. Namun, apa yang didedahkan oleh Ahmad Said jelas menunjukkan bagaimana buruknya kerajaan PAS yang kononnya mengamalkan pentadbiran teknokrat. Jenis teknokrat ini kita pasti tidak akan berani ditulis oleh mana-mana pakar ekonomi sebagai teori yang mampan. Ia hanya gambaran penggunaan kuasa secara sewenang-wenangnya untuk memperkayakan diri sendiri dan kroni. Tindakan Ahmad Said mempersoalkan cara Kerajaan Negeri Terengganu menjalankan tadbir urus syarikat-syarikat tersebut menunjukkan wujud benih-benih perpecahan muafakat nasional di Terengganu. Kenyataan Ahmad Said itu turut menerima ulasan daripada pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Baik PAS maupun Barisan Nasional, kedua-dua parti ini seolah-olah mempergadaikan nasib rakyat Terengganu dengan isu penyelewengan wang rakyat. Apa yang YB Ahmad Said dan saya timbulkan adalah ketidakwajaran mengambil orang luar Terengganu bekerja semasa rakyat negeri sendiri tidak ada pekerjaan, melainkan kalau yang diambil mempunyai kepakaran istimewa, katanya. Jika dakwaan Ahmad Said itu benar, maka seolah-olah terjadi seperti peribahasa Melayu, kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati kebuluran. Pemimpin Terengganu bergaduh sesama sendiri demi kuasa dan pangkat. Apa yang dipertikai, siapa dapat jawatan GLC, tetapi apa yang berlaku kepada rakyat Terengganu. Seolah-olah rakyat Terengganu terlepas daripada mulut harimau tetapi masuk ke dalam mulut buaya. Itulah wajah sebenar mereka setelah mendapat kuasa. Pemimpin tertinggi PAS diketuai Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang menziarahi Datuk Seri Najib Razak pada lewat malam. Beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Ekoran jenayah melibatkan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Najib menerusi hantaran di Facebook beliau menjifatkan pemimpin PAS berkenaan sebagai sahabat sejati. Turut hadir timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Jawatankuasa Pusat PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Hubungan baik UMNO PAS yang dahulu mereka nafikan sebagai fitnah kini tidak lagi diselindungi sejak PAS membentuk kerajaan bersama UMNO Bersatu, ahli parlimen yang melompat daripada keadilan, MIC, MCA,
GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. Dahulu, sesiapa yang bertanya mengenai isu penyatuan UMNO PAS akan digelar Erdogan, kata pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad. Setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilihat berjaya membawa kemajuan kepada Turki, gelaran itu ditukar kepada Anwar Inas. Sambil itu satu kempen untuk memburukkan pemimpin-pemimpin yang tak setuju dengan soal kerjasama dengan UMNO ini. Digelar sebagai pada asalnya golongan Erdogan. Tapi bila nama Erdogan jadi jadi harum, maka ditarik baliklah, bukan lagi golongan Erdogan lah, dia kata Anwar Inas. Lepas tu golongan yang liberal, golongan yang pemikiran yang Syiah, macam-macam lah label-label yang dilemparkan untuk memburukkan pemimpin-pemimpin yang tak setuju dengan kerjasama dengan UMNO ini. Golongan ini kemudian tersingkir dalam pemilihan Muktamar PAS 2015 bagi kepimpinan penggal 2015 hingga 2017 dan menubuhkan Parti Amanah Negara Amanah. Khalid berkata demikian dalam terbual bersama Jom Channel malam kemarin. Menurut beliau, sebelum ini masing-masing tidak mengaku sedang berusaha untuk membentuk penyatuan antara PAS dan UMNO. Tetapi kini setelah membentuk Mufakat Nasional dan kemudiannya Perikatan Nasional, masing-masing berebut untuk mendapat kredit sebagai johan yang merealisasikan impian penyatuan UMNO PAS itu. Ini termasuk Taqiyuddin yang mengaku beliau berusaha ke arah penyatuan yang dinamakan Melayu Islam itu sejak tahun 2015. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Zuhdi Marzuki pula mendakwa beliau telah mengusahakannya sejak tahun 2011. Pada masa yang sama, mereka berbohong kepada ahli dan penyokong PAS mengenai perkara tersebut. Malah dalam satu ucapan, Taqiyuddin berkata PAS tidak akan bersama UMNO sehingga hari kiamat. Mengulas mengenainya, secara sinis Khalid berkata, mungkin sekarang dunia sudah kiamat. Sebenarnya pemimpin PAS menyembunyikan perbuatan mereka kerana almarhum Mursyidul Am Datuk Nik Aziz Nikmat, Datuk Fazil Nur dan Ustaz Yusuf Abdullah Rawa menentang sebarang penyatuan dengan UMNO. PAS melabelkan keadilan sebagai liberal, Amanah sebagai Muqtazilah dan DAP sebagai kafir harbi. Kononnya mereka memperjuangkan hudud melalui usul pembentangan rang undang-undang persendirian untuk meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah atau RUU 355. Siapa yang menentangnya adalah kafir dan akan ditanam di jirat. Pendek kata, tiada yang baik pada Pakatan Harapan kerana adanya DAP. Tetapi bagi mereka tidak mengapa berbaik dengan UMNO kerana pemimpin parti itu beragama Islam walaupun bersikap zalim. Begitulah pemimpin PAS menunggang agama demi kepentingan diri. Sah bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menamakan parti barunya sebagai Parti Perjuang Tanah Air atau Pejuang. Menurut beliau, parti itu harus menjadi pilihan mereka yang mahu membanteras rasuah dan korupsi dalam negara serta hak Melayu terus kekal milik orang Melayu. Kita tubuhkan parti ini bukan untuk pecahkan orang Melayu, tetapi supaya mereka dapat memilih parti yang memperjuangkan hak untuk mereka dan bukannya yang gilikan kuasa dan pangkat. Parti ini juga bertujuan untuk membersihkan negara dari rasuah. Ramai yang tidak tahu, jadi saya nak umumkan nama parti baru adalah Parti Pejuang Tanah Air. Parti ini mesti bersih dan bukannya parti apa aku dapat, kata Mahathir semasa berucap pada majlis pengumuman calon yang akan bertanding pada lewat malam Rabu di Slim River Perak. Lapor benarnews.org. Pejuang menamakan Peguam Amir Kushairi Muhammad Tanusi sebagai calonnya. Bagaimanapun, Amir akan bertanding di bawah tiket calon bebas kerana parti itu masih belum didaftarkan secara rasmi. Kita akan berpegang teguh dengan menolak politik wang, tiada yuran pendaftaran. Tetapi dalam parti ini tidak ada duit untuk dihaburkan kepada sesiapa, kata Tun Dr. Mahathir lagi. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan Bersatu pada 2016 bagi menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak yang digelar Kerajaan Kleptokrasi. Penamaan calon Parti Pejuang itu dilihat mendapat sokongan Pakatan Harapan iaitu Amanah, DAP dan Keadilan dengan kehadiran Muhammad Sabu, Anthony Loke, DAP dan Chang Lih Kang. Walaupun Parti Pejuang dikatakan tidak berada di dalam blok Pakatan Harapan, ia juga tidak menyokong Perikatan Nasional yang diketuai Muhyiddin Yassin. Difahamkan ramai pemimpin akan umbi akan meninggalkan Bersatu dan menyertai parti baru yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir ini.
Walau bagaimanapun, berita mengenai beberapa bahagian bersatu itu lumpuh dinafikan oleh Setiausaha Agung parti itu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya nak maklumkan, hari mereka kata nak tubuh parti baru. Saya terima hari itu saja 20,000 borang baru nak sertai parti bersatu. Keluar 6 orang, masuk 20,000 orang. Katanya seperti dipetik Malaysia kini. Kita akan bekerja kuat untuk pastikan parti kita bertambah teguh. Minggu ini saja, hampir 187 bahagian akan bersidang. Dan daripada 187 itu, yang tak boleh bersidang, hanya lebih kurang 10 bahagian sahaja. Ini membuktikan kadang-kadang orang ini suka bercakap bising di luar tapi kosong di dalam. Yang kita lakukan ini adalah senyap, tambahnya. Namun hakikatnya pemberontakan sedang berlaku di sana sini dengan papan tanda bersatu diturunkan. Selain itu, gagasan Perikatan Nasional yang diterajui bersatu masih tidak diterima oleh UMNO yang bertegas hanya membentuk kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional. Justru kita tidak dapat mengesahkan siapa yang bising di luar dan kosong di dalam. Apapun satu pengajaran pahit yang harus ditelan oleh pejuang ialah pengkhianatan anak didik Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu Datuk Seri Azmin Ali. Pejuang harus menerima terma daripada Pakatan Harapan jika ingin bersama gabungan tersebut pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.